Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Ann dan kita akan belajar matematik tingkatan 1. Untuk video kali ini, cikgu akan masuk bab 10 iaitu perimeter dan luas. Untuk maklumat awak, bab ini sebenarnya agak mudah. Okey, di mana dia ada 3 standard kandungan. Jadi cikgu pecahkan kepada 3 bahagian video lah. Jadi untuk video yang pertama ini cikgu akan cover satu sahaja standard kandungan iaitu 10.1 perimeter. Jadi dah ready nak belajar matematik dengan cikgu kan? Kalau dah ready, jom kita start. Okey, jadi untuk video kali ini, kita akan ada 3 standard pembelajaran yang kita akan belajar. Yang pertama, di mana kita akan belajar untuk menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila diberi panjang sisi ataupun kita perlu ukur. Okey. Dan yang kedua, di mana kita akan menganggar perimeter pelbagai bentuk. Seterusnya, kita akan menilai ketepatan anggaran secara membandingkannya dengan nilai yang diukur. Okey, dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Okey, para pelajar dah bersedia dengan 3 perkara yang selalu cikgu sebut dalam video cikgu? Okey, yang pertama, buku. Yang kedua, pen. Dan yang ketiga, calculator. 3 item ini awak kena adalah kerana dalam matematik ni sayang, awak tak boleh sekadar dengar je cikgu cakap. Awak kena tulis nota dan juga awak kena buat latihan bersama-sama supaya ilmu tu lebih sampai pada awak. Okey, kalau tak ada lagi 3 perkara ni, pause dulu video ni dan pergi ambil. Okey, kalau dah ada, jom kita start. Apakah itu perimeter? Para pelajar, sebenarnya awak dah pun belajar perimeter ni ketika awak sekolah rendah dulu. Ingat lagi tak? Okey, so kata ingat pun tak apa. Jom kita recap balik. Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi satu kawasan tertutup. Okey, bila cikgu sebut jumlah, okey dengar. Jumlah itu bermaksudnya hasil tambah. Okey, tulis nota. Jumlah itu maksudnya hasil tambah. So, perimeter awak kena ingat keyword yang pertama jumlah. Okey, yang kedua dia kawasan yang tertutup. Okey, contoh yang ini, gambar yang pertama. Para pelajar perhatikan. Okey, kalau dikata cari perimeter bagi kolam renang ini. So, awak ambil ukuran yang ni je. Yang cikgu highlightkan yang warna kuning ni. Okey, kalau yang ini, okey, kalau yang petak macam ni senang lah kan. Kita boleh pakai tip yang panjang tu kan. Okey, kalau yang ni, yang kedua ni, kalau yang kedua ni dia berliku-liku sayang. Tengok dia punya bentuk je kan. So cara dia adalah macam mana? Awak kena ambil tali. Okey, tali awak kena ukur keliling, letak keliling dulu semua. And then, okey, bila dah dapat dia punya ukuran tu, awak potong tali tu. And then awak renggangkan tali tu pada tape. So, dapatlah daripada awal sampai akhir berapa dia punya panjang. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok yang ini. Awak akan belajar 4 sahaja bentuk perimeter. Yang pertama adalah segitiga. Okey, di mana? Bila kita sebut tadi perimeter adalah jumlah. Okey, jadi awak kena kira lah sayang. Nak kini jumlah panjang A tambah panjang B tambah dengan panjang C. Okey, nampak tak formula dia? Okey. Alright, yang kedua segi 4 selari di mana awak tambah sahaja ni. Semua keliling ni sayang. Yang tertutup ni, keliling ni tambah. Okey, jadi dia akan ni A ni sama tau Jadi 2A tambah dengan 2B. Okey, yang seterusnya adalah lelayang. Lelayang ini bermaksud bahawa bentuknya macam ni lah. Yang ini sama. A ni maksudnya dia sama Okey, BB ni sama panjang lah. Okey, the formula dia 2A tambah dengan 2B. Okey, seterusnya trapezium. Okey, trapezium pun sama. Keliling lah. Okey, sebenarnya keywords dia, okey, kalau awak tak ingat dia punya formula ni pun tak apa, tak ada masalah. Kerana awak kena faham bahawa bila nak cari perimeter, so dia merupakan jumlah hasil tambah keliling kawasan yang tertutup. Itu dia awak kena faham. Okey, alright, seterusnya tengok pada soalan. Okey, tentukan perimeter setiap bentuk yang berikut. Okey, para pelajar, apabila kita ada soalan macam ni, yang pertama sekali awak kena keluarkan apa maklumat yang awak tahulah. Okey, awak perhatikan pada yang ini, calik ni. Apa maksud calik ni? Maksudnya dia geng kan? Okey, awak tengok pula calik yang kedua ni, dia ada 2 calik. Maksudnya yang ni geng dengan yang ni. Jadi kita terus tulis apa yang maklumat yang kita dapat. So ini 4, so ini pun 4, so ini pun 4, so ini 9. So ini berapa? Cari sisi lagi. Okay, yang ni. So, 4 tambah 4 tambah 4. 4, 8, 12. So, ini adalah 12. Okay. Okay, mana lagi sisi yang kita tak tahu?
Okey, semua kita tahu ni 3 kan. Okey, kemudian kita buat kat sini. Okey, tips cikgu yang pertama adalah contoh cikgu mulakan daripada P. Cikgu ambil yang pertama, awak kena mulakan pada 1 titik. Okey, yang kedua, awak kena buat secara urutan supaya awak tidak akan tertinggal dia punya sesi. Okey, yang ketiga, awak kena berakhir pada titik yang awak mula tadilah. Okey, contoh cikgu buat yang pertama, cikgu mula pada P. Okey, maksudnya PQ, okey, tambah dengan QR, tambah dengan RS, tambah dengan ST, tambah dengan TU, tambah dengan UV, tambah dengan VW, tambah dengan WP. Okey, para pelajar perhatikan. Cikgu mula pada P dan cikgu berakhir pada P. Itu maksud cikgu. Okey, yang kedua maksud cikgu tadi adalah awak kena urutan lah. Okey, satu-satu ni, lepas ni sini pula, okey sini pula. Okey, sampai dia habis satu pusingan ni. Okey, boleh? Okey, lepas tu kita tulis nilai dia. PQ kita ada 4 tambah dengan 3 tambah dengan 4 tambah dengan 3 tambah dengan 3 tambah dengan 9 tambah dengan VW 12 tambah dengan 9. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 48. Okey, senang kan? Okey para pelajar, untuk soalan yang kedua, cikgu nak awak pause video ni dan awak cuba buat sendiri. So nanti kita akan compare jawapan kita dan kita akan tengok sama ada awak betul-betul faham ataupun tidak dengan cara untuk mencari perimeter. Okey, pause sekarang. Okey, cikgu yakin awak dah pause. Okey, jom kita semak jawapan kita. Okey, para pelajar, bila dapat soalan macam ni, macam cikgu cakap tadi, awak kena cari semua maklumat sisi ni lah. Contoh yang ini kan, okey, ni 6, so ini pun 6 lah. Okey, kemudian yang ini, di sini berapa? Okey, so ini 9. Nak cari DC 9, ni kita tahu 3 kan, tolak 3, so kita tahu ini adalah 6. Okey, so apa lagi yang kita tak tahu? Okey, semua dah tahulah. Okey, cikgu cakap juga tips tadi, kalau contoh cikgu mulakan pada F, okey, ambil secara urutan. Okey, semula di F, kita akan berakhir pada F. Okey, maksudnya di sini FE tambah dengan ED tambah dengan DC tambah dengan CB tambah dengan BA tambah dengan AF. Okey, nampak tak sayang? Cikgu mulakan di F, cikgu akhir di F. Itu keywords je lah. Okey, kemudian kita masukkan nilai dia sahaja, which is ini 6 tambah dengan 5 tambah dengan 6 tambah dengan 4 tambah dengan 6 tambah dengan 9. So 36 cm. Tada! Sama tak jawapan kita? Kalau sama, alhamdulillah. Maksud awak dah faham macam mana cara untuk mencari perimeter. Okey, kita tengok pula pada contoh 2. Okey, lengkung macam mana? Ingat lagi tak cikgu cakap, kalau dia ada lengkung ataupun berliku-liku, awak kena menggunakan benang ataupun tali bergantung pada saiz dia punya ukuran. Para pelajar tengok kita ukur, maksudnya kita ambil benang tu daripada ujung, contoh daripada sini mula, so kita keliling dia kat sini. Okey, kemudian kita potong ikut betul-betul dia punya ukuran ni dan kita letakkan pada pembaris. Okey, kita ukur berapa dia punya jarak je lah, so itu kita tahu dia punya ukuran je. So, kalau yang kat sini kita tambah je lah sayang. Contoh kalau cikgu mulakan kat sini kan. Okey. So, cikgu mulakan daripada 3 tambah dengan 6 tambah dengan 3 tambah 1 tambah 6.3 tambah dengan 1. So, awak akan dapat 20.3 cm. Tada! Senang saja, okey? Seterusnya kita akan menganggap perimeter dengan tepat. Ketepatan anggaran perimeter boleh diperoleh dengan membandingkan nilai anggaran dengan nilai ukuran perimeter yang sebenar. Hipotesis dia, semakin kecil beza nilai antara anggaran perimeter dengan ukuran perimeter, semakin jitu nilai anggaran itu. Dan perimeter satu bentuk ini kita boleh anggarkan dengan menggunakan kertas grid segi 4 sama ataupun kertas kraft. Okey? Dan ini adalah dia punya formula di mana kita akan peratusan ralat ni adalah beza antara nilai anggaran dengan nilai sebenar. Kita bahagikan dengan nilai sebenar dan kita darab dengan 100. So ini adalah formula dia lah. Okey, seterusnya kita akan tengok latih diri 10.1b. Okey, muka surat 228 dalam buku teks awak lah. Okey, di mana dia suruh kita anggarkan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Seterusnya, ukur perimeter bentuk tersebut dengan pembaris ataupun benang dan nilaikan ketepatan anggaran kita. Okey, bila nak menganggar tips daripada cikgu lah. Okey,
dia bagi kita punya grid ni satu-satu kan. So kita tengok mana yang penuh lah. 1, 2, 3, 4, 5. So ni 6, okey 7, 8, 9. Okey kita buat dengan 10 boleh. Okey 10. Okey anggaran ni sebenarnya kita tengok lah mengikut pandangan kita mana yang kita boleh gabungkan ataupun kita boleh kira lah So ini katalah cikgu anggarkan dia sebanyak 10. Jadi awak ambil pembaris ataupun benang kat buku teks tu, awak kira berapa dia punya panjang yang sebenar. So bila kita kira ukuran perimeter dia adalah 9.9 yang sebenar lah. Jadi ralat dia nilai besar tolak nilai kecil which is 10 tolak 9.9 kita bagi dengan yang sebenar dia 9.9. So darab dengan 100, so awak akan dapat 1.01%. Okey, ini kita punya ralat. Okey, tengok yang kedua. So yang kedua dia kata yang ini adalah 2 cm 2 cm kan. Okey, so kita tengok kalau cikgu kira cara dia 1 ini 2. Okey, ini boleh buat ni 1 ni. Okey, ni 2, okey 2 4 6 8 10 12. Okey. So 12 lah. So katalah cikgu anggarkan 12 cm. So ukuran sebenar dia adalah 12.3 cm. So kita beralat dia nilai besar tolak nilai kecil bagi dengan nilai sebenar darab dengan 100. So 12.3 tolak dengan 12 bagi dengan 12.3 darab 100. So kita akan dapat 2.43. So 2.43%. Okey, so ini cara untuk kita menilai ralat lah. Okey, seterusnya para pelajar tengok pada soalan ini. Okey, untuk soalan ini sama juga cikgu nak awak pause video ni dan juga cuba buat sendiri dan kita akan compare jawapan kita sama-sama. Dah pause? Okey, jom kita tengok. Okey, para pelajar dia kata, dalam rajah di atas ABC ialah sebuah segitiga sama sisi. Okey, sama sisi, so kita tahu ini ukurannya samalah. Okey, BCFG ialah sebuah segi empat sama. Okey, segi empat sama, so dia pun sama juga. Okey. Dan CDEF ialah sebuah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat, so ini dia sama dengan yang ni. Okey, perimeter seluruh rajah ialah 65 cm. Okey, cari panjang GE. Okey, GE dia suruh kita cari yang ini sayang. Okey, yang ini. GE. Okey, para pelajar. Jadi kita keluarkan semua maklumat yang kita tahu. Okey, so ini sama kan? Yang satu calik ni gang je lah. So kita tahu ini 7, ini 7, ini 7, ini 7. So ini kita tak tahu berapa. Katalah ni cikgu buat dia sebagai Y, ini pun Y. Okey, dia kata perimeter. Ingat bila perimeter dia merupakan ukur lilik keliling di sebelah luar. Contoh yang ni lah. Sayang ini. Ni semua ni. Yang di sebelah luar ni. Yang sebelah luar ni dia kata jumlah dia semua ni adalah 65 cm. Okey, jom kita tengok. Okey, katalah cikgu mulakan daripada A. Okey, jadi cikgu buat kat sini lah. AC tambah dengan CD tambah dengan DE tambah dengan EF tambah dengan FG tambah dengan GB tambah dengan BA. Okey, para pelajar perhatikan, kita masukkan nilai saja. AC 7 tambah dengan ini Y lah tambah dengan sayang ni sama dengan 65. Okey, jadi ini Y. Okey, DE. Okey, DE 7 tambah dengan Y tambah dengan 7 tambah dengan 7 tambah dengan 7 sama dengan 65. So Y tambah Y adalah 2Y. So Y sama dengan 65 tolak dengan 35, so akan dapat 30. So Y sama dengan 15. Okey, para pelajar tahu ini adalah 15 lah. So untuk cari dia kata GE Okey, untuk cari dia kata cikgu buat kat sini Okey. Sekejap. Pakai pen warna lain. Okey, untuk cari GE, okey, sama dengan GF tambah dengan FE. Okey, which is GF 7 tambah dengan 15. So kita akan dapat 22. Okey, so itu saja. Senang kan? Okey, alright. Seterusnya, okey, rajah di atas menunjukkan sebidang tanah milik Encik Ruben yang berbentuk segi empat tepat PQTV. Kawasan tanah yang berbentuk segitiga PQR dan segi empat tepat STUV diberikan kepada adiknya. Okey, nampak tak ni diberikan kepada adiknya lah. So, Encik Ruben berhasrat untuk memagari kawasan tanahnya. Berapakah kos memagar yang diperlukan jika kos memagar ialah RM50 semeter? Okey, jadi bila kita dapatkan sini, kita tengok apa sisi yang kita tak ada maklumat dia. Okey, ni tak ada. Okey, yang ni. Ini berapa ni? Okey, katalah cikgu namakan dia sebagai Y.
Okey, para pelajar tengok Yang ini kan dia sama dengan yang ini kan 180. Jadi 60 tambah 50 tambah Y sama dengan 180. So ini 110 tambah Y sama dengan 180. Jadi Y sama dengan 180 tolak dengan 110. Jadi dia 70. Okey. So ini 70 lah sayang. Okey, lepas tu yang ni pula. Okey, yang ini. Okey, yang ini sebenarnya yang ni je lah. Okey, 80 tolak dengan 52. Okey, 80 tolak 52 kita akan dapat 28. Okey, boleh? Okey, jadi bila nak pagar kawasan yang berwarna tu sebenarnya yang ni sayang. Awak tahu kan yang ni? Yang di luar saja. Okey. Jadi kita senang saja tertambah je semua. Kita telah memulai kat P So PV tambah dengan VU tambah dengan UW tambah dengan WS tambah dengan SR tambah dengan RP. Okey, jadi kita ada 180, kita tambah dengan 52 tambah dengan 70 tambah dengan 28 tambah dengan 50 tambah dengan 100. Jadi kita akan dapat berapa total semua? Okey, total semua kita akan dapat 480. Okey, meter. So dia kata RM50 semeter, kita darab dengan 50. Jadi kita akan dapat RM24,000. So RM lah. Okey. So kita akan dapat RM24,000 kos untuk Encik Syuben memagarkan dia punya kawasan. Okey. Jadi para pelajar, itu sahaja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi untuk part yang kedua. Terima kasih kerana tonton sampai habis dan cikgu harap awak boleh buat latihan. Ada banyak lagi latihan dalam buku teks dan sila buat supaya ilmu tu lebih lebih solid lah dengan awak. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.